Pernahkah Anda alaminya, pada suatu malam musim panas yang dibasahi hujan lebat, di sebuah warung makan yang sunyi setelah semua pelanggan pulang, di sebuah meja di sudut yang gelap. Wanita itu, yang tanpa sepatah kata menuangkan secawan kopi pekat untuk saya, akhirnya perlahan-lahan membuka mulutnya. Sambil menyentuh pipi saya yang merah padam karena malu dengan ais batunya, dia berbisik perlahan, "Apa? Awak masih teruna?" Komelnya. "Tak mengapa kalau makcik macam saya nih yang pertama untuk awak?" Jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Nafas saya terasa sesak. Serentak dengan bunyi selak pintu dikunci, udara di sekeliling terasa membahang. Tangan wanita itu, yang hangat kerana bahang kopi, mula merayap dari bahu dan paha saya, turun semakin ke bawah. Namun pada ketika itu, saya langsung tidak menyangka bagaimana godaan manis pada malam itu akan mengubah seluruh hidup saya. Sekarang, saya akan ceritakan sebuah kisah yang akan meruntuhkan segala imajinasi Anda. Sebelum kita bermula, sila tekan butang langgan dan suka di bawah kanan video ini, semuanya percuma. Nama saya Taufik bin Hamid, berumur 66 tahun. Sudah lebih setahun saya bersara, tetapi sehingga kini saya masih tidak tahu apa yang patut saya lakukan. Tabiat bangun pada pukul 10 pagi setiap hari masih ada, tetapi tiada tempat untuk dituju, tiada kerja untuk dibuat. Apabila saya hanya duduk di ruang tamu menonton berita, istri saya, Kalsom, akan bersuara dingin, "Tengok TV lagi. Daripada terperuk di rumah setiap hari, kenapa tak keluar cari kerja sambilan?" Kalsom berumur 62 tahun, dan kami sudah berkahwin selama 38 tahun, tetapi sejak kebelakangan ini, perbualan kami semakin berkurangan. Setiap kali coba berbual, pasti akan berakhir dengan salah faham. "Awak nak saya kerja apa pada usia macam ni? Mana ada tempat nak temu duga orang tua macam saya. Awak tuh jaga kesehatan diri sudahlah, tak payah nak bising-bising. Orang lain elok je kerja jadi pengawal keselamatan apartemen, atau kerja sambilan tolak troli di pasar raya. Ah, tak apalah, lupakan saja. Entah apalah dosa saya dulu, inilah nasib saya." Selepas berbalas beberapa ayat seperti ini, perbualan kami pasti akan terhenti. Saya rasa Kalsom sebenarnya tidak bermaksud begitu, cuma dia tidak tahu cara untuk meluahkannya. Begitu juga dengan saya. Kami hanya menjalani hidup masing-masing, melakukan hal sendiri. Anak lelaki sulung kami, Firdaus, sudah berkahwin dan tinggal di Johor Bahru. Anak perempuan kami, Aisyah, pula bekerja di Kuala Lumpur. Mereka menghubungi kami sekali atau dua kali setahun, itu pun hanya sekadar bertanya kabar. "Ayah sihat? Ayah buat apa sekarang?" "Ayah sihat, kamu pun jaga diri baik-baik." "Baiklah, nanti Aisyah telepon lagi." Selepas panggilan singkat itu berakhir, hati saya terasa semakin kosong. Ketika anak-anak masih kecil, rumah ini riuh rendah, tetapi sekarang terlalu sunyi. Pada waktu petang, saya akan keluar berjalan-jalan. Hanya pusing satu pusingan di kawasan perumahan, itu pun selesai dalam 30 menit. Kadang-kadang saya duduk di bangku taman memerhatikan orang lalu lalang. Apabila melihat pasangan muda atau keluarga yang membawa anak-anak, hati saya terasa lebih sayu. Adakah hidup aku akan layu begini sahaja? Sejak kebelakangan ini, saya sering bercakap seorang diri. Saya rasa saya telah bekerja keras selama lebih 40 tahun untuk keluarga, tetapi selepas bersara, seolah-olah tiada apa yang tinggal. Pada waktu malam, saya akan makan semeja dengan Kalsom. Yang kedengaran hanyalah bunyi televisyen. "Kuah nih macam masin sikit. Saya rasa oke je." Itulah sahaja perbualan kami. Dulu, kami sering berkongsi cerita tentang apa yang berlaku sepanjang hari, bercerita tentang anak-anak, tetapi entah sejak bila, kami kehabisan topik untuk dibualkan. Apabila malam tiba, Kalsom akan masuk tidur awal, dan saya akan menonton televisyen seorang diri di ruang tamu. Kadang-kadang saya teringat zaman muda. Ketika itu, saya punya banyak impian dan cita-cita, tetapi sekarang, saya hanya menghabiskan masa dari hari ke hari. Dalam rutin harian yang sama berulang setiap hari, pada suatu hari, saya bertemu dengan rakan universiti saya, Johari. Sudah bertahun-tahun kami tidak berjumpa. Kami minum bir di sebuah pub berdekatan sambil mengimbau kenangan lama, sehingga tidak sedar masa berlalu. Taufik, kita nih dah betul-betul tua, kan? Itulah pasal. Tak sangka dah umur 66. Kau buat apa sekarang, selepas bersara? Entahlah, tak ada apa-apa pun, duduk goyang kaki di rumah Johari juga mengalami nasib yang sama. Selepas bersara, tiada tempat untuk pergi,
tiada apa untuk dibuat. Namun, berbual tentang masa lalu membuatkan perasaan saya sedikit lega. Kami ketawa dan berasa rindu sambil mengimbas kembali kenangan semasa menjadi pelajar baru di university, hari pertama masuk kerja, dan kenangan awal perkawinan. Saya pulang ke rumah dalam keadaan yang lebih mabuk daripada biasa. Selepas turun dari LRT dan berjalan kaki menuju ke rumah, tiba-tiba perut saya terasa lapar. Ketika berjalan di lorong belakang, saya ternampak cahaya samar-samar. Ia adalah papan tanda sebuah warung usang, tertulis warung Kak Misah. Walaupun sudah lebih pukul 10 malam, warung itu masih dibuka. Boleh juga makan mie segera semangkuk di sini. Dalam keadaan mabuk, saya masuk tanpa berpikir panjang. Di dalam kedai kecil itu, hanya ada 4 buah meja. Seorang wanita dalam lingkungan lewat 50-an menjaga kedai itu seorang diri. "Selamat datang, Encik, nak makan apa?" "Bagi mie magi sup 1 dengan beberapa cucuk bebola ikan." "Baik, sekejap ya, saya masakan." Puan itu tangkas bergerak untuk memasak mie. Tidak lama kemudian, semangkuk mie panas dan bebola ikan tiba di meja saya. Saat suapan pertama masuk ke mulut, saya berasa aneh. Kuah panas yang mengalir di kerongkong menghangatkan badan saya. Tetapi tiba-tiba, satu kenangan lama mula muncul di pikiran. Sambil makan mie dengan senyap, saya memerhatikan sekeliling. Meja usang, kerusi lama, papan menu yang ditampal di dinding. Setiap kali saya menghirup kuah panas itu, saya rasa seperti pernah melihat semua ini. Dan pada suapan kedua, satu babak yang jelas muncul di pikiran saya. Peristiwa itu berlaku lebih 40 tahun yang lalu, tetapi terasa segar seolah-olah baru semalam terjadi. Ketika itu musim bunga pada tahun pertama saya di university. Terdapat sebuah warung kecil kira-kira 5 menit berjalan kaki dari pintu utama kampus. Papan tandanya tertulis warung Kak Eton, dan ia sentiasa lebih ramai pelanggan berbanding kedai-kedai lain. Pada mulanya, saya tidak begitu peduli. Saya pikir ia hanyalah salah satu daripada banyak warung yang ada. Tetapi pada suatu hari, kawan saya, Saleh, berkata, "Taufik, kau pernah pergi warung Kak Eton tak?" "Tak." "Kenapa?" "Bos dia, Per Kunhila." "Kau pergi sekali, baru kau tahu." Saleh tersenyum penuh makna. "Apa kau merepek nih? Warung mana-mana pun sama je?" "Tak sama, serius lain. Lagi best kalau pergi lewat malam." Saya mula berasa ingin tahu. Cara Saleh bercakap membuatkan saya pikir pasti ada sesuatu yang istimewa di sana. Beberapa hari kemudian, ketika pulang dari perpustakaan pada lewat malam, saya melalui warung itu. Walaupun sudah lebih pukul 9 malam, lampunya masih menyala. Setelah teragak-agak seketika, saya membuka pintu dan masuk. "Selamat datang, Dick." Suara yang ceria menyapa saya. Seorang wanita dalam lingkungan awal 50-an tersenyum mesra. Tetapi ada sesuatu yang berbeza tentangnya berbanding pemilik warung lain. Pertama, solekannya tebal, gincu merah menyala dan pembayang mata yang gelap. Kedua, pakaiannya luar biasa. Dia memakai baju kebaya yang ketat sehingga menampakkan bentuk badannya, menonjolkan lekuk pinggang dan pinggulnya yang mantap. "Nak makan apa?" "Pertama kali datang ke?" "Ya." "Bagi mie sup 1. "Mie je, mana cukup?" "Akak tambah telur mata." "Ya." Sambil berkata begitu, dia meletakkan cawan air dan mendekati saya. Bau minyak wanginya kuat menusuk hidung. Bau yang manis tetapi anehnya merangsang. Semasa dia memasak mie, saya melihatnya bergelak tawa dengan pelanggan lain. Kebanyakannya pelajar lelaki berumur 20-an, dan mereka semua kelihatan selesa berbual dengannya. "Abang, kielas hari ini makan mana?" "Akak, tak boleh bagi servis lebih sikit ke ni?" "Amboy, duit tak ada nak servis apa?" Cara dia bergurau senda kelihatan seperti kawan sebaya. Namun, ada kalanya gerak-geri dan cara bicaranya memberikan getaran yang berbeza. Begitu juga ketika mie saya siap. Dia tidak hanya meletakkannya di atas meja, tetapi duduk di sebelah saya, mengurut bahu saya dan menyediakan penyepit untuk saya. "Makan banyak-banyak, penat belajar, kan?" "Ya, terima kasih, Kak." "Nama siapa?" "Taufik." "Taufik, nama yang bagus. Akak Zaiton. Panggil Kak Eton je." Secara semula jadi, dia mula bercakap santai dengan saya. Saya rasa jurang di antara kami semakin rapat. "Lain kali datang lagi, ya, akak masakan yang sedap-sedap." Dia berkata sambil mengusap paha saya dengan lembut. Jantung saya berdegup kencang. Bagi saya, seorang teruna berusia 20 tahun, rangsangan itu terlalu kuat. Sejak hari itu, saya sering teringatkan warung itu.
Bentuk badan Kak Eton yang menggiurkan, bibirnya yang lembab, bau minyak wanginya. Tidak lama kemudian, saya pergi lagi. Taufik datang lagi. Rindu Kat Akak ke? Dia berkata sambil tersenyum nakal. Kali ini, dia datang lebih dekat dan mencubit punggung saya dengan lembut. Tak adalah. Saja nak makan mie. Jangan tipu. Datang sebab Akak, kan? Muka saya menjadi merah. Saya coba menafikannya, tetapi kata-kata tidak terkeluar. Komel betul. Mana nak cari budak naif macam ni sekarang? Begitulah saya menjadi pelanggan tetap warung itu. Saya singgah 3 atau 4 kali seminggu, dan setiap kali saya datang, Kak Eton melayan saya dengan lebih mesra. Suatu hari, apabila saya memberitahunya saya demam, dia membuatkan saya secawan teh herba panas. Pada hari lain, apabila saya memberitahunya saya sedang menghadapi peperiksaan, dia belanja saya makan malam. Taufik ni baik budaknya, pelanggan kesayangan Akak. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar. Saya rasa hubungan kami bukan sekadar antara peniaga dan pelanggan, tetapi sesuatu yang lebih istimewa. Rakan-rakan saya juga mula perasan. Taufik, sejak kebelakangan ni asyik pergi kedai Kak Eton J. Ya, makanan kat situ sedap. Makanan sedap, atau ada benda lain yang nampak sedap? Haha. Walaupun rakan-rakan saya ketawa penuh makna, saya tidak dapat menafikannya. Setelah kira-kira sebulan berlalu, tibalah saat yang menentukan. Ketika itu, saya sedang bercinta dengan Suraya, rakan sekelas saya. Ia adalah cinta pertama saya, jadi saya sangat menghargainya. Tetapi suatu hari, Suraya tiba-tiba meminta putus. Maaf, Taufik. Kita putus. Kenapa? Tiba-tiba ya? Kita macam tak serasi. Walau berapa kali saya bertanya, dia tidak memberikan alasan yang jelas. Kemudian, saya mendapat tahu daripada seorang kawan bahwa dia telah mula bercinta dengan seorang senior yang lebih tinggi dan kacak. Cinta pertama saya berakhir dengan begitu sia-sia. Saya sangat terkejut. Saya duduk termenung seorang diri di bilik asrama, kemudian keluar kerana berasa terlalu sesak. Kebetulan hari itu hujan. Tanpa payung, saya berjalan dalam hujan renyai-renyai, tanpa hala tuju. Langkah kaki saya secara semula jadi membawa saya ke arah warung Kak Eton. Apabila saya tiba, jam sudah menunjukkan lebih pukul 10 malam. Pelanggan lain semuanya sudah pulang, dan Kak Eton sedang mengemas meja seorang diri. Taufik, buat apa malam-malam nih? Kenapa basah kuyup macam nih? Nanti demam. Dia segera mengambil tuala dari belakang dan mula mengelap rambut saya. Sentuhannya terasa hangat. Muka kau kenapa nih? Ada apa-apa jadi ke? Dia bertanya dengan risau sambil mengelap air hujan di muka saya. Tak ada apa-apa. Maaf datang lambat, boleh masakkan mie semangkuk? Sambil memasak mie, Kak Eton terus memerhatikan muka saya. Kau gaduh dengan awek ke? Saya tidak dapat berkata apa-apa. Betulah tuh, tengok muka pun Akak dah tahu. Gaduh sebab apa? Bukan gaduh. Dah putus. Putus? Mesti sedih, kan? Cinta pertama ke? Ya. Kalau makam tu lagi sakit. Cinta pertama ni istimewa. Kerongkong saya terasa tersekat, mie tidak dapat ditelan. Sakit sangat ke? Saya hanya mengangguk tanpa kata. Tak apa, masa akan sembuhkan segalanya. Akak pun banyak pengalaman macam ni. Dia menepuk-nepuk belakang saya. Sentuhannya sangat menenangkan. Tengok Taufik sedih macam ni. Malam ni Akak belanya minum. Kak Eton bangun dan mengambil sebotol minuman keras serta snack dari belakang, lalu duduk di hadapan saya. Kak, tak payahlah sampai minum sebab saya. Tak apa, Taufik tengah susah hati. Malam ni kita minum je, minum dan lupakan segalanya. Kami melagakan cawan dan minum. Tekak saya terasa pijar, tetapi perasaan saya sedikit lega. Selepas cawan kedua, muka saya mula terasa panas. Kak Eton kelihatan lebih cantik daripada biasa. Sebenarnya Akak pun pernah kawin. Tapi suami Akak suka pukul kalau dia mabuk. Jadi Akak bercerai, dan hidup seorang diri dengan warung ni. Dia tiba-tiba berkongsi kisah silamnya dengan nada yang serius. Mesti susah, kan? Mula-mula memang susah. Tapi sekarang dah oke. Cuma kadang-kadang sunyi. Selepas cawan ketiga, muka saya menjadi lebih merah. Kak Eton juga kelihatan sedikit mabuk. Tiba-tiba, dia bangun. Kejap, Akak kunci pintu. Dia pergi ke pintu, menguncinya dan menterbalikkan papan tanda kepada tutup. Kenapa kunci pintu, Kak? Sebab dah tak nak terima pelanggan, dan Akak nak bersembang dengan Taufik. Dia kembali dan kali ini, duduk betul-betul di sebelah saya.
bau minyak wanginya semakin kuat menusuk hidung. Sekarang tinggal kita berdua, Je. Suasananya berubah. Warung itu menjadi lebih sunyi, dan jarak antara saya dan Kak Eton menjadi lebih dekat. Taufik, cakap jujur dengan Akak. Akak nih macam mana? Cantik tak? Ya, cantik sangat. Seksi tak? Soalan yang tiba-tiba itu membuatkan muka saya merah padam. Janganlah malu. Lelaki normal memang akan pikir macam tuh. Kak Eton mengusap belakang tangan saya. Awak dah 20 tahun, dah besar panjang. Dengan awek-awak, dah sampai tahap mana? Biasa-biasa he. Biasa-biasa tuh apa? Takkan cium jekot? Saya terlalu malu untuk menjawab. Jangan-jangan. Awak masih teruna? Jantung saya berdegup seperti mahu gila. Taufik, nak Akak ajarkan tak? Akhar, apa? Cara untuk jadi lelaki dewasa. Kak Eton meletakkan cawan di hadapan saya dan tersenyum sinis. Kepada saya yang hanya mampu menunduk, dia mengusap pipi saya dan berbisik dengan suara yang rendah. Comelnya. Tapi, tak mengapa kalau makcik macam saya nih yang pertama untuk awak? Jantung saya berdegup kencang seolah-olah mahu pecah. Nafas saya terasa sesak. Saya, seorang teruna berusia 20 tahun, terpaku di hadapan pemilik warung berusia awal 50-an. Akak bukan makcik, Akak sangat cantik. Saya menjawab dengan suara yang terketar-ketar. Pandangan mata Kak Eton berubah. Ada kilauan yang dalam dan berbahaya. Tangannya memegang tangan saya dan perlahan-lahan naik ke bahu. Sentuhannya lembut dan hangat, tetapi pada masa yang sama terasa seperti ada renjatan elektrik. Taufik, kementake? Sikit. Tak apa. Akak akan ajar perlahan-lahan. Apabila dia mendekat, bau minyak wanginya semakin kuat. Pejam mata. Hah? Pejam mata. Jangan takut. Sebaik sahaja saya memejamkan mata dengan berhati-hati, sesuatu yang hangat dan lembab menyentuh bibir saya. Pada mulanya lembut, kemudian semakin dalam. Ia adalah ciuman sebenar pertama saya. Maka mana? Suka. Kalau macam tuh. Nak belajar peringkat seterusnya tak? Peringkat seterusnya? Ya. Benda yang orang dewasa buat. Tangan Kak Eton mula mengurut paha saya perlahan-lahan. Kerasnya. Bisikannya di telinga membuatkan seluruh badan saya menggeletar. Taufik, jom naik ke bilik Akak. Bilik? Ya, atas kedai ini ada bilik Akak, kat sana lagi selesai. Kak Eton memegang tangan saya dan bangun. Jom, kaki saya longlai semasa menaiki tangga. Saya tidak pasti sama ada kerana mabuk atau gementar. Ia adalah sebuah bilik kecil seperti studio, dengan hanya sebuah katil, meja solek, dan almari kecil. Duduklah. Apabila saya duduk di hujung katil, Kak Eton juga duduk di sebelah saya. Jarak kami semakin dekat. Jangan gementar, biar Akak yang uruskan semuanya. Tangannya mula membuka butang baju saya satu persatu. Kak, jangan cakap apa-apa. Rasa saja. Sentuhan hangatnya menyentuh dada saya. Seluruh badan saya terasa bergetar. Malam itu, saya menjadi lelaki sejati. Masa yang saya habiskan bersama Kak Eton terasa seperti mimpi, lembut, hangat, dan kadangkala gairah. Saya hanya pulang ke asrama pada waktu subuh, pikiran saya kosong. Tetapi pada masa yang sama, saya merasakan satu perubahan besar telah berlaku. Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Luka putus cinta dengan Suraya telah hilang, digantikan dengan kerinduan yang mendalam terhadap Kak Eton. Setiap malam saya akan pergi ke warungnya. Selepas semua pelanggan pulang, Kak Eton akan mengunci pintu dan membawa saya ke tingkat atas. Taufik, Akak dah sampai. Ya. Rindu sangat Kat Akak. Akak pun rindu Taufik. Malam ni boleh puaskan hati Akak lagi, kan? Setiap malam adalah istimewa. Kak Eton mengajar saya banyak perkara. Cara mencintai, cara menjadi dewasa, dan cara melayan wanita. Taufik ni kuat betul. Muda lagi, memang bertenaga. Setiap kali mendapat pujian, saya berasa bangga. Saya rasa seperti menjadi seseorang yang istimewa. Namun, pada masa yang sama, saya mula merasakan sesuatu yang berbahaya. Pandangan mata Kak Eton menjadi semakin tajam. Taufik, awak cuma boleh pandang Akak sorang je, jangan pandang perempuan lain. Pada mulanya saya pikir dia bergurau. Tetapi lama-kelamaan, dia menjadi serius. Akak nampak awak bercakap dengan perempuan lain tadi. Kenapa? Itu kawan sekelas saya je. Tak boleh. Akak cemburu. Saya mula berasa tertekan. Sebulan berlalu, dan sikap posesif Kak Eton semakin menjadi-jadi. Taufik, kenapa lambat hari ini? Jumpa perempuan lain? Ya, tak adalah.
belajar di perpustakaan. Jangan tipu. Akak tahu semuanya. Saya rasa seperti tercekik. Pada mulanya saya pikir ia adalah hubungan istimewa, tetapi sekarang saya rasa seperti diawasi. Kak, saya pun ada kehidupan sendiri. Kehidupan sendiri? Ada yang lebih penting daripada akak ke? Ini kali pertama saya melihat Kak Eton marah. Wajahnya sangat berbeza daripada imej ceria dan yakin yang biasa. Bukan macam tuh. Saya kena masuk kelas, jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan? Kawan lelaki ke kawan perempuan? Kawan lelaki. Kalau macam tuh tak apa. Tapi jangan sesekali jumpa budak perempuan. Saya rasa pelik. Kami bukan pasangan kekasih. Mengapa dia perlu mengongkong saya? Kak, kita nih bercinta ke? Saya bertanya tiba-tiba. Soalan itu sudah lama terpendam. Bercinta? Itu tak penting. Hubungan kita lebih istimewa daripada itu. Lebih istimewa? Iya. Akak perempuan pertama awak, itu sudah cukup. Walaupun terasa aneh, ketika itu saya tidak faham. Saya pikir Kak Eton mencintai saya, tetapi semakin masa berlalu, saya semakin tertekan. Beban untuk pergi ke warung setiap malam, dan terpaksa berhati-hati walaupun hanya bercakap dengan perempuan lain. Saya rasa terkongkong. Saya mau menikmati kehidupan universiti dengan bebas, tetapi tidak boleh. Pada suatu hari, saya perlu menyiapkan tugasan bersama rekan sekelas, Maimunah. Kami bertemu di perpustakaan untuk belajar, tetapi tiba-tiba Kak Eton muncul. Taufik, buat apa Kak sini? Saya terkejut. Saya tidak sangka Kak Eton akan datang ke kampus. Buat tugasan. Siapa perempuan nih? Pandangannya terhadap Maimunah tajam dan penuh kebencian. Kawan sekelas saya. Kawan sekelas? Berdua-duaan lelaki perempuan buat apa? Kan saya dah cakap buat tugasan. Tugasan bukan boleh buat seorang ke? Kenapa kena buat dengan perempuan? Melihat Maimunah yang serba salah, saya berasa sangat malu. Kak, janganlah buat bising kat sini. Buat bising? Awak nak saya diam je bila lelaki saya dengan perempuan lain? Mendengar perkataan lelaki saya, mata Maimunah membulat. Dia seolah-olah menyadari sesuatu yang pelik sedang berlaku. Taufik, saya balik dululah. Maimunah segera mengemas barangnya dan keluar dari perpustakaan. Saya sangat malu. Kenapa akak buat makam nih? Macam nih apa? Salah ke akak cemburu? Cemburu? Kita bukan pasangan kekasih pun, kenapa nak cemburu? Bukan kekasih. Habis tu setiap malam awak buat apa dengan akak? Suaranya semakin kuat. Pelajar lain di perpustakaan mula memandang kami. Kak, tolong senyap sikit. Senyap? Awak arahkan akak sekarang? Dia kelihatan seperti orang gila. Saya tidak pernah melihat sisi Kak Eton yang ini. Sejak hari itu, saya tidak tahan lagi. Saya rasa hubungan ini salah. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke warungnya dan berkata, Kak, saya dah tak tahan lagi. Kita berhenti sampai sini saja. Tak tahan? Apa salah akak? Akak terlalu mengongkong. Saya tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh jalani hidup universiti macam biasa. Hidup universiti macam biasa, itu lebih penting daripada bersama akak. Bersama akak pun seronok, tapi saya tak boleh teruskan macam nih. Muka Kak Eton berubah. Jadi awak nak tinggalkan akak, selepas akak dah bagi segalanya pada awak? Bukan tinggalkan, kita bawa haluan masing-masing. Jangan merepek, budak mentah macam awak nak buat apa tanpa akak? Kata-katanya menjadi semakin kasar. Awak nak jumpa perempuan lain, sebab tu awak tinggalkan akak? Bukan sebab perempuan lain, jangan tipu. Mesti awak dah ada perempuan lain. Dia mula menjerit sambil membaling pinggan. Dia kelihatan seperti orang yang berbeza sama sekali. Kak, biar tenang. Bertenang? Awak tahu tak betapa susahnya akak sebab awak? Setiap malam akak tunggu. Tiba-tiba dia terduduk di lantai dan mula teresak-esak. Wajahnya menunjukkan kemarahan dan kesedihan pada masa yang sama. Maafkan saya, Kak. Tapi kita betul-betul kena berhenti. Tak nak, akak takkan lepaskan awak milik akak. Dia tidak berputus asa sehingga saat akhir. Tetapi saya telah membuat keputusan. Saya betul-betul minta maaf. Masa bersama akak sangat berharga. Tapi sekarang ia perlu berakhir. Ketika saya melangkah keluar dari warung, saya menoleh buat kali terakhir. Kak Eton sedang menangis tersembam di atas meja. Hati saya sakit, tetapi saya tidak boleh berpatah balik. Sejak itu, saya tidak pernah lagi ke warung itu. Kadang-kadang saya melalui lorong itu, tetapi saya sengaja memilih jalan lain. Kenangan bersama Kak Eton manis tetapi pahit. Dia adalah wanita yang memberikan saya pengalaman pertama, tetapi pada masa yang sama,
Cintanya terlalu berat untuk ditanggung. Beberapa tahun kemudian, saya dengar warung itu telah ditutup. Saya tidak tahu kemana Kak Eton pergi. Sehingga kini, apabila saya teringat masa itu, perasaan saya bercampur baur. Ensiko Keike, satu suara tiba-tiba menyedarkan saya. Di hadapan saya, pemilik warung berusia lewat 50-an sedang memandang saya dengan riak risau. Ah, ya, saya oke. Mie dah kembang tuh. Nak saya masakan yang baru? Barulah saya perasan mangkuk mie di hadapan saya. Mie itu sudah kembang sepenuhnya. Tak apa. Ini penuke. Saya memaksa diri untuk makan mie yang kembang itu. Rasanya tawar, tetapi kuah panas yang mengalir di kerongkong membawa saya kembali ke alam nyata. Saya tidak sangka kenangan lebih 40 tahun lalu boleh terasa begitu segar. Kenangan bersama Kak Eton muncul dengan jelas seolah-olah baru semalam. Ketika itu, ia adalah masa yang penuh gairah dan kehangatan. Tetapi apabila difikirkan kembali sekarang, adakah itu benar-benar cinta? Hubungan antara wanita berusia 50-an dan pemuda 20 tahun. Ia mungkin bukan cinta, tetapi sejenis pemberontakan. Bagi saya, ia adalah pengalaman pertama, dan bagi Kak Eton, mungkin ia adalah cara untuk menghilangkan kesunyian. Ada nak tambah apa-apa lagi? Pemilik warung bertanya lagi. Wajahnya yang tekun menguruskan kedai, hidup dengan sederhana, sangat berbeza dengan Kak Eton. Tiada solekan tebal, tiada pakaian ketat yang menonjolkan bentuk badan. Hanya penampilan seorang wanita pertengahan umur yang biasa. Tak ada, terima kasih, dah cukup. Semasa membayar, saya terfikir sesuatu. Pikiran bahwa Kalsom sedang menunggu saya di rumah. Istri yang telah hidup bersama saya selama 38 tahun. Kadang-kadang dia membebel, kadang-kadang acuh tak acuh, tetapi sentiasa ada di sisi saya. Hubungan dengan Kak Eton penuh rangsangan dan manis, tetapi akhirnya terpaksa berakhir. Karena ia terlalu panas, ia tidak dapat bertahan lama, tetapi kehidupan perkawinan dengan Kalsom berbeza. Ia biasa, kadangkala membosankan, tetapi kami telah mengharungi 38 tahun yang panjang bersama-sama. Ketika saya keluar dari warung, udara malam yang sejuk menghilangkan rasa mabuk dan menjernihkan pikiran saya. Sambil berjalan pulang, saya terus berpikir. Memang benar perbualan saya dengan Kalsom semakin berkurangan dan kami kehabisan topik, tetapi adakah itu benar-benar satu masalah? Semasa muda, saya pikir cinta mesti panas dan gairah, seperti hubungan saya dengan Kak Eton. Tetapi seiring dengan pertambahan usia, saya sadar bahwa cinta bukan seperti itu. Cinta sejati adalah tentang berkongsi kehidupan seharian yang biasa. Bangun pagi dan bertanya tidur lena, makan malam di meja yang sama, dan saling menjaga ketika sakit. Perkara-perkara kecil itulah cinta sejati. Kalsom juga begitu. Di luaran dia kelihatan dingin, tetapi dia sentiasa menjaga kesehatan saya, membasuh pakaian saya, dan menyediakan makanan untuk saya. Walaupun tidak diluahkan dengan kata-kata, dia menunjukkan cintanya melalui perbuatan. Tetapi saya, selepas bersara, hanya duduk bermalas-malasan di rumah dan mengeluh. Apabila Kalsom coba berbual, saya menjawab acuh tak acuh, dan asyik terperangkap dalam dunia sendiri, merindui masa lalu. Apabila saya membuka pintu rumah, Kalsom sedang menonton televisi di ruang tamu. Lewat balik, pergi mana? Nadanya sama seperti biasa, penuh bebelan, tetapi anehnya hari ini suara itu kedengaran berbeza. Saya rasa ada nada kerisauan di dalamnya. Jumpa Johari tadi, minum sikit. Lepas tu lapar, makan mie kat warung. Bau arak. Pergi mandi dan tidur. Baiklah. Semasa mandi, saya terfikir sesuatu. Pikiran bahwa Kalsom juga pasti kesunyian. Anak-anak semua sudah berdikari, dan suami selepas bersara hanya duduk di rumah dengan muka masam setiap hari. Betapa tertekannya dia. Apabila saya melihat cermin di bilik air, saya nampak wajah seorang lelaki tua berusia 66 tahun, kedutan semakin banyak, rambut semakin gugur. Saya bukan lagi di usia untuk berpaut pada kenangan masa muda. Kenangan hanyalah kenangan. Masa bersama Kak Eton sememangnya pengalaman berharga, tetapi itu adalah masa lalu, dan realiti yang perlu saya hadapi sekarang adalah berbeza. Selepas mandi, saya masuk ke bilik tidur. Kalsom sudah berbaring. Dia membelakangkan saya, berpura-pura tidur, tetapi dari bunyi nafasnya, saya tahu dia belum tidur. Saya juga berbaring senyap di atas katil. Kemudian, dengan suara yang perlahan, saya berkata, "Sayang, terima kasih, ya." "Untuk apa?"
Sebab, dah banyak bersusah payah untuk saya selama 38 tahun nih. Keadaan senyap seketika. Kemudian, Kalsom menjawab dengan suara yang perlahan. Apa-apalah awak nih, itu sahaja. Tetapi itu sudah cukup, tidak perlu banyak kata. Sambil berbaring memandang siling, saya berazam. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi berpaut pada kenangan masa lalu, tetapi akan menghargai masa kini. Saya akan lebih prihatin terhadap Kalsom dan mencari aktiviti yang boleh kami lakukan bersama, untuk menjadikan sisa hidup kami lebih bermakna. Kenangan itu memang hangat, tetapi yang benar-benar mengenyangkan perut adalah realiti di hadapan saya. Kehidupan seharian yang biasa bersama Kalsom adalah hidangan sebenar dalam hidup saya. Saya sadar bahwa walaupun kenangan 40 tahun lalu itu berharga, Kalsom yang sedang tidur di sebelah saya sekarang jauh lebih berharga. Mulai esok, saya perlu berubah. Saya akan lebih memberi perhatian kepada Kalsom, mencari perkara yang boleh kami lakukan bersama, dan menjadikan sisa hidup saya lebih bermakna. Terima kasih karena menonton.